Selamat sejahtera semua pelajar. Selamat kembali ke channel Cikgu Tan. Hari ini kita nak belajar Geografi tingkatan 1, bab 11, penduduk dan pertempatan di Asia Tenggara. Baiklah, 11.1, taburan penduduk Asia Tenggara. Sebelum itu, pelajar, apakah maksud taburan penduduk? Masih ingat tak cikgu pernah ajar kamu? Ya, dia adalah sebaran penduduk di sesuatu kawasan di muka bumi. Maksudnya di muka bumi ni manakah penduduknya tinggal, manakah penduduk ini bertaburan. Tetapi untuk bab ini kita ialah nak lihat taburan penduduk di Asia Tenggara sahaja. Baik, mengikut data sehingga Jun 2016, jumlah penduduk di Asia Tenggara melebihi 640 juta orang. Bersamaan dengan 8.62% daripada keseluruhan populasi penduduk dunia. Baik, apakah maksudnya populasi? Ya, maksud populasi adalah jumlah orang yang mendiami sesuatu tempat. Okay, jumlah orang yang tinggal di sesuatu tempat itu panggil populasi. Jadi ini membawa maksud bahawa di seluruh dunia ini, okay, penduduk yang tinggal di Asia Tenggara iaitu yang berwarna hijau ini hanya seramai 8.62% sahaja daripada penduduk dunia. Iaitu penduduk dunia katakanlah 100% kan. Jadi penduduk yang di Asia Tenggara hanya 8.62% sahaja. Baik, ini merupakan anggaran jumlah penduduk mengikut negara di Asia Tenggara. Ya, terdapat berapa buah negara di Asia Tenggara? 11. Masih ingat tak? 11. Jadi pelajar cuba lihat mana satu negara yang penduduknya paling ramai. Pelajar cuba lihat jumlah penduduknya. Baik, mana satu negara? Ya, ialah Indonesia. Okey? Indonesia mempunyai penduduk yang paling ramai. Baik, sekarang kita lihat taburan penduduk Asia Tenggara. Dia boleh dibahagi kepada 3, iaitu padat, sederhana dan jarang. Jika padat, maksudnya ialah ramai penduduk di sana. Mana satu tempat penduduknya suka tinggal? Ya, ialah biasanya ibu negara dan bandar utama di negara itu, sungai sebagai jalan perhubungan. Tempat itu mempunyai delta dan lembah sungai yang subur. Terdapatnya dataran pantai untuk perikanan. Sebagai contohnya, pantai barat semenanjung Malaysia. Pantai barat maksudnya di mana? Yang di Selangor, Ipoh, Negeri Sembilan, Melaka, Pulau Pinang itu pantai barat. Okey, Pulau Jawa yang di Indonesia dan Bangkok yang di Thailand. Baik, seterusnya kita lihat sederhana. Okey, ialah terdapat di kawasan pinggir bandar, kawasan bandar baharu, kawasan pertanian. Sebagai contoh di mana? Iaitu di pantai timur semenanjung Malaysia. Okey, pantai barat Sumatera, pantai Arakan Yoma yang di Myanmar dan pinggir sungai Mekong yang di Vietnam. Baik, yang jarang adalah kawasan pedalaman. Yang mempunyai perhubungan yang terhad. Maksudnya kita susah nak sampai ke sana. Jadi tentulah penduduk yang tinggal di sana juga sedikit. Kawasan pergunungan. Kawasan yang berpayak atau yang berhutan tebal. Sebenarnya dia lebih kurang sama dengan negara kita ya. Sebagai contoh, kawasan pedalaman yang di Sarawak dan Sabah. Kawasan payak Sumatera Timur.
Okey. Dan kawasan Banjaran Annam yang di Vietnam, iaitu banjaran gunung di sini. Okey. 11.2 fungsi-fungsi pertempatan bandar utama di Asia Tenggara. Baik. Bandar-bandar utama yang di Asia Tenggara dalam bab ini kita fokus ialah kepada Kuala Lumpur yang di Malaysia, Jakarta yang di Indonesia, Manila yang di Filipina, Bangkok yang di Thailand dan Singapura. Okey, 5 bandar utama ini yang kita akan fokus dalam ataupun kita akan bincang dalam bab ini. Baik, sekarang kita lihat satu demi satu bandar utama ini. Okey, kita lihat Bangkok. Okey, cikgu cuba besarkannya. Okey, Bangkok yang di Thailand, jumlah penduduknya 9.44 juta orang, terletak di sebelah timur tebing Minam Chao Phraya. Tak berapa penting ya ini. Okey, Bangkok dia merupakan ibu negara Thailand. Dan dia juga ialah pusat kegiatan ekonomi Thailand, berfungsi sebagai sebuah pelabuhan dan terkenal dengan julukan Venice Timur. Yang ini cikgu sudah terangkan pada bab yang sebelum itu. Dan ada juga gambar-gambarnya. Jadi siapa yang jika pelajar yang belum menonton video untuk bab yang sebelum itu, kamu boleh pergi ke channel cikgu untuk menonton. Baik, seterusnya kita lihat Kuala Lumpur. Okey, ini jumlah penduduknya terletak di mana, itu tak berapa penting. Okey, seterusnya kita lihat Kuala Lumpur adalah ibu negara Malaysia. Okey, tadi Bangkok ialah ibu negara Thailand. Okey, dan dia adalah pusat perindustrian, maksudnya banyak kilang, perdagangan, banyak kedai-kedai dan pusat pendidikan. Maksudnya terdapatnya institusi pendidikan tinggi, sama ada swasta ataupun awam. Dan dia merupakan bandar metropolitan yang terbesar di Malaysia. Okey, metropolitan maksudnya ialah terdiri daripada bandaraya dan kawasan pinggir bandar. Itu adalah metropolitan. Okey, jadi Kuala Lumpur adalah bandar metropolitan, yang terbesar di Malaysia. Baik, next kita lihat Singapura. Kita tak mau tengoklah jumlah penduduk dan terletak di mana. Kita terus lihat dia sebagai apa. Dia sebagai pusat kewangan dan perdagangan antarabangsa. Antara pelabuhan yang terpenting di dunia. Dan dia juga merupakan bandaraya metropolitan. Okey. Manakala Jakarta, sama juga kita lihat yang ketiga ya. Dia adalah pusat kegiatan ekonomi, pusat pendidikan dan juga pusat perdagangan. Dan dia juga bandar metropolitan yang terbesar di Indonesia. Sebenarnya kamu cuba lihat, semua bandar-bandar utama itu fungsinya lebih kurang sama. Okey, dan Manila yang di Filipina, ini jumlah penduduk. Dia adalah ibu negara Filipina. Manila, okey. Terletak di timur Teluk Manila. Dia juga ialah pusat kegiatan ekonomi dan bandaraya kosmopolitan. Ini berbeza sikit. Dia bukan bandar metropolitan. Dia ialah bandar raya kosmopolitan. Kosmopolitan maksudnya dia terdiri daripada orang ataupun unsur-unsur yang dari seluruh dunia. Maksudnya banyak orang suka berkumpul di sana, di Manila. Okey, jadi dia adalah bandaraya kosmopolitan. Baik, seterusnya kita cuba lihat fungsi bandar utama itu. Okey, yang pertama, fungsinya yang sebagai ibu negara dan pusat pentadbiran. Kebanyakan bandar utama ini merupakan ibu negara dan juga pusat pentadbiran. Maksudnya di sana terdapatnya jabatan kerajaan. Itu barulah kata pusat pentadbiran. Okey, contoh. Tadi kita ada lihat kata Jakarta kan. Ialah ibu negara Indonesia. Bangkok ialah untuk Thailand. Manila ialah untuk Filipina. Dan Kuala Lumpur adalah untuk
Malaysia ibu negara. Tetapi negara kita pusat pentadbiran bukan di Kuala Lumpur, ialah di Putrajaya. Okey, pusat perdagangan. Jika pusat perdagangan, maksudnya di bandar tersebut tentu terdapat pusat perniagaan. Dan terdapat gedung beli belah macam Plaza Mall lah. Untuk yang shopping, untuk membeli belah. Dan dia ada juga aktiviti import dan ekspor. Okay? Contohnya ialah terdapatnya pelabuhan. Contoh dia kata Bandung dan Suramaya yang di Indonesia. Jadi kamu cuba lihat banyak kedai dan ramainya orang yang shopping di sana. Okay, Orchard Road yang di Singapura juga sama. Sana ada terdapatnya banyak gedung beli belah yang besar. Okay, next, pusat pelancongan. Bandar utama yang di Asia Tenggara, dia menjadi daya tarikan pelancong. Biasanya kita jika pergi melancong, kita suka pergi ke bandar utama di negara tersebut. Betul tak? Dan pelancong ini biasanya dia datang setiap tahun untuk melawat dan juga menikmati panorama bandar setiap negara di Asia Tenggara. Contohnya Kuala Lumpur. Jika kita pergi Kuala Lumpur, kita boleh nampak ramainya pelancong di sana. Sama juga Jakarta, Bangkok, Singapura. Okey, pusat perindustrian. Jika pusat perindustrian, maksudnya sana terdapatnya kilang. Tentulah bandar itu mempunyai kilang-kilang yang banyak. Okey. Perindustrian itu dia merupakan sektor sekunder yang penting dalam pembangunan ekonomi negara. Dia sangat penting dalam ekonomi negara kita. Okay, bandar utama biasanya adalah pusat perindustrian bagi setiap negara di Asia Tenggara. Sebagai contohnya, Manila yang di Filipina. Ini selalu suka ditanya di soalan objektif. Dia terkenal dengan industri apa? Iaitu pemasangan kenderaan bermotor. Kamu ingat ni yang kenderaan bermotor. Jika kamu nampak soalan ada gambar raja yang pasang kereta ini ialah Manila, Filipina. Kadang-kadang dia bagi Manila sahaja atau kadang-kadang dia bagi negara sahaja. Okey, dan juga besi keluri. Okey. Dan Bangkok, Thailand pula terkenal dengan industri elektrik dan elektronik. Dan juga industri makanan. Baik, next, pusat perhubungan dan pengangkutan. Pusat perhubungan dan pengangkutan terletak juga di bandar utama. Sebagai contohnya, lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta yang di Jakarta dan lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Maksudnya di bandar utama biasalah terdapatnya lapangan terbang. Okey, dan bandar utama di Asia Tenggara juga mempunyai rangkaian internet dan juga telekomunikasi yang lengkap. Kita jika nak berhubung dengan mana atau sesiapa pun sangat senang jika di bandar utama. Berbanding dengan kawasan pedalaman, tentulah bandar utama ini sangat-sangat maju. Okey, sangat maju dari segi perhubungan. Baiklah, jadi habis semua fungsi ini. Jadi fungsi bandar utama secara rumusannya, dia adalah ibu negara dan pusat pentadbiran, pusat perdagangan, pusat pelancongan, pusat perindustrian dan pusat perhubungan dan pengangkutan. Okey, bab ini sangat senang sahaja dan terima kasih kerana menonton. Jangan lupa jawabkan kuis. Okey, cikgu sudah letakkan link kuis tu di description video. Jadi cikgu berharap kamu semua cuba menjawab. Baiklah, jangan lupa sokong cikgu dengan tekan like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye semua.